Hari ini saya nak bintangkan topik bab 1 asas perekonomian keuangan. Topik ini saya pecahkan kepada beberapa video. Ini adalah topik kitaran perekonomian yang pertama. 1/4 kitaran perekonomian. Okey, kitaran perekonomian ialah rangkaian aktiviti yang terlibat bagi menyediakan penyata keuangan dari dokumen yang dikumpulkan. Ringkasan kitaran perekonomian seperti rajah di bawah. Dimula dengan kena pasti urus niaga. Urus niaga ni selalunya datang daripada dokumen-dokumen seperti resit, invoice, nota debit, nota kredit, keratan cek, voucher bayaran dan sebagainya. Daripada dokumen ini kita akan rekodkan dia buku catatan pertama atau jurnal seperti buku tunai atau jurnal penerimaan bayaran tunai, jurnal jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal jualan, jurnal belian. Seterusnya penghapusan dilakukan kepada ledger yang terdiri pada ledger am dan ledger khas. Penyediaan imbangan duga diikuti dengan catatan pelarasan seperti susut nilai, peruntukan hutang ragu, hutang lapuk dan sebagainya. Seterusnya kita menyediakan imbangan duga terlaras diikuti dengan penyediaan penyata pendapatan seperti penyata pendapatan komprehensif, penyata kedudukan keuangan. Seterusnya catatan penutup dan kita ulang balik kitaran perekonomian ini. Ringkasan jenis dan aliran dokumen sumber. Okey, belian tunai, dokumen dia bil tunai, jurnal pembayaran tunai, ledger dia debit belian, kredit bank atau tunai. Urus niaga belian kredit, dokumen dia invoice belian, jurnal dia adalah jurnal belian, ledger dia debit belian, kredit akaun belum bayar. Urus niaga jualan tunai, dokumen dia adalah bil tunai, jurnal dia jurnal penerimaan tunai, debit bank atau tunai, kredit jualan. Jualan kredit, dokumen dia adalah invoice jualan, jurnal dia jurnal jualan, debit akaun belum terima, kredit jualan. Untuk pulangan belian, dokumen adalah nota kredit, jurnal dia jurnal pulangan belian, ledger dia debit akaun belum bayar atau penghutang, kredit pulangan belian atau pulangan keluar. Pulangan jualan, dokumen dia juga nota kredit, jurnal dia jurnal pulangan jualan atau pulangan keluar, debit ledger pulangan jualan atau pulangan keluar, kredit akaun belum terima atau penghutang. Kutipan akaun belum terima, dokumen dia adalah resit, jurnal dia adalah jurnal penerimaan tunai, debit bank atau tunai, kredit akaun belum terima atau penghutang. Bayaran akaun belum bayar, dokumen dia adalah voucher bayaran, jurnal dia adalah jurnal pembayaran tunai, debit akaun belum bayar, kredit bank atau tunai. Terima hasil sewa, dokumen adalah resit, jurnal penerimaan tunai, debit bank atau tunai, kredit sewa diterima. Bayaran belanja gaji, voucher pembayaran, jurnal pembayaran tunai, belanja gaji debit, bank atau tunai, kredit. Belian perabot secara tunai, dokumen bil tunai, jurnal pembayaran tunai, debit perabot, kredit bank atau tunai. Okey, belian mesin secara kredit, dokumennya adalah invoice, jurnal adalah jurnal am, debit mesin, kredit akaun belum bayar. Kemasukan modal tunai, dokumen adalah resit, jurnal dia adalah jurnal penerimaan tunai, debit bank atau tunai, kredit modal. Kemasukan modal aset, dokumennya adalah memo, jurnal adalah jurnal am, debit aset, kita tengok aset apa yang dia masuk, kredit modal. Ambilan tunai, dokumen voucher pembayaran, jurnal pembayaran tunai, debit ambilan, kredit bank atau tunai. Ambilan barang, dokumen dia adalah memo, jurnal adalah jurnal am, debit ambilan, kredit belian. Okey, kita pergi kepada jurnal penerimaan tunai.
Merekod semua urus niaga yang berkaitan dengan penerimaan tunai. Biasanya mempunyai ruangan debit untuk tunai, diskaun jualan atau diskaun diberi, manakala ruangan kredit ialah akaun belum terima atau penghutang, jualan dan pelbagai akaun. Ini biasanya adalah sebelah debit buku tunai bagi siapa yang pernah merekod di buku tunai. Jurnal pembayaran tunai merekod semua urus niaga pembayaran tunai. Biasanya mempunyai ruangan kredit untuk tunai dan diskaun belian atau diskaun diterima. Manakala ruangan tunai ialah akaun belum bayar atau penghutang, belian dan pelbagai akaun. Okey, jurnal pembayaran tunai ini adalah sebelah kredit buku tunai bagi yang biasa merekodnya di buku tunai. Contoh, Dibora Enterprise menggunakan jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai untuk merekod urus niaga berkaitan tunai. Urus niaga tunai yang berlaku sepanjang bulan September 2021 adalah seperti berikut. Okey, 1 September menjual barang niaga bernilai 7,820. 3 September menerima bayaran daripada Balkis Trading bagi invoice bertarikh 28 Ogos bernilai RM700 dan memberi diskaun sebanyak 2%. 5 September membayar invoice berjumlah 1,800 kepada Michael Supplier dengan cek bernombor 215 dan menerima diskaun sebanyak 3%. 7 September menerima pesanan khas daripada Natalie Enterprise bernilai RM11,000 yang akan dihantar pada hujung bulan dan menerima 30% bayaran pendahuluan atau deposit. 8 September membayar kos pengangkutan sebanyak RM90 dengan cek bernombor 216. 10 September menerima tambahan modal sebanyak RM5,000. 11 September menerima bayaran daripada Natalie Enterprise bagi invoice bertarikh 7 September 2021 bernilai RM2,100 dan memberikan diskaun sebanyak 2%. 13 September membayar pendahuluan 40% untuk pembelian perabot baharu berharga RM8,000 dengan cek bernombor 217. 15 September menerima bayaran balik sebanyak RM1,560 daripada Lembaga Hasilan Negeri ke atas cukai yang terlebih bayar. 17 September membayar invoice bernilai RM1,100 daripada syarikat Durable dengan cek bernombor 218 dan menerima diskaun 3%. 20 September menerima bayaran telah lama tertunggak sebanyak RM3,100 daripada syarikat Northern bagi invoice bertarikh 2 Mac 2021. 25 September membeli barang niaga bernilai RM1,970 dengan cek yang bernombor 219. 28 September membuat pinjaman sebanyak RM20,000 daripada Bank Mutiara dengan menerbitkan nota belum bayar bagi tempoh 60 hari dengan kadar faedah 12% setahun. Pada 28 September juga menerima perabot yang dipesan pada 13 September dengan membayar baki kos perabot dengan cek bernombor 220. 29 September menghantar pesanan khas yang bertarikh 7 September dan menerima baki bayaran. 29 September juga membayar gaji pekerja bagi bulan September sebanyak RM6,500 dengan cek yang bernombor 221. 30 September membayar sewa bangunan pejabat sebanyak RM800 dengan cek yang bernombor 222. Dikehendaki rekodkan semua urus niaga di atas dalam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai dan hitungkan jumlah setiap urus niaga yang direkod itu. Okey, kita tengok jawapan dia. Jurnal penerimaan tunai dulu. Okey, ada laju-laju dia, tarik, akaun di kredit, rujukan, tunai atau bank debit, jualan sebelah kredit, akaun belum terima kredit, diskaun jualan atau diskaun diberi debit, pelbagai akaun sebelah kredit. Okey, September 1 jualan, Ogos 28, tunai bank 7820, jualan 7820. 3 Balkis Trading, tunai atau bank 686, akaun belum terima 700, diskaun jualan 14. Ini ada kiraan dia lah, kamu ambil peratus dia. Kamu darabkan dengan hutangnya 700.
RM1,500. Lepas tu kamu tolak dapat tunai atau bank. Okey, 7 Natali Enterprise RM3,300 untuk tunai bank. Jualan RM3,300. 10 bulan modal RM5,000 tunai atau bank. Pelbagai akaun RM5,000 sebab dah senarai laju ni tak ada nama akaun, dia masuk dekat pelbagai akaun. Seterusnya 11 bulan Natali Enterprise, rujukan di September 7 2058 di tunai bank. Akaun belum terima RM2,100, diskaun jualan atau diskaun RM42. Ini pun ada kiraan dia. 100 darab dengan hutang dia RM2,100, dapat tunai atau bank 2058. 15 bulan cukai 1560 tunai atau bank. Pelbagai akaun 1560. 20 bulan syarikat Northern March 2 rujukan tunai atau bank RM3,100. Okey, akaun belum terima RM3,100. 28 bulan nota belum bayar tunai atau bank RM20,000. Pelbagai akaun RM20,000. 29 bulan Natali Enterprise RM7,700 tunai atau bank. Jualan kredit RM7,700. 30 bulan jumlah kita kira tunai atau bank RM1,203. Jualan 18,820. Akaun belum terima RM5,900. Diskaun jualan atau diskaun beri RM56. Pelbagai akaun RM26,560. Okey, jurnal pembayaran tunai. Kita tengok dia ada laju tarikh, nombor cek, akaun yang didebitkan, rujukan, tunai atau bank kredit, belian debit, akaun belum bayar debit, diskaun belian atau diskaun diterima kredit, pelbagai akaun debit. Okey, September 5, 215 Michael Supplier, tunai atau bank 1746, akaun belum bayar RM1,800, diskaun belian atau diskaun diterima 54. Ini pun ada kiraan 100 darab dengan hutang dia dapat diskaun, tolakkan dapat tunai atau bank. Okey, 8 bulan 216 nombor cek, angkutan, tunai atau bank 90, pelbagai akaun 90. 13 bulan nombor cek 217, perabot akaun didebitkan, tunai atau bank RM3,200, pelbagai akaun RM3,200. 17 bulan nombor cek 218, syarikat durable akaun didebit, tunai atau bank 1067, akaun belum bayar RM1,100, diskaun belian atau diskaun RM53. Ini pun ada kiraan itu tadi. 25 219 belian, tunai atau bank 1970, belian 1970. 28 bulan nombor cek 220, akaun debit perabot, tunai atau bank RM4,800, pelbagai akaun RM4,800. 29 bulan nombor cek 221, akaun didebit gaji, tunai atau bank RM6,500, pelbagai akaun RM6,500. 30 nombor cek 222, akaun didebit sewa, tunai atau bank RM800, pelbagai akaun RM800. 30 jumlah. Okey, untuk tunai atau bank jumlah dia adalah RM20,173, belian RM1,970, akaun belum bayar RM2,900, diskaun belian atas diskaun diterima RM87, pelbagai akaun RM15,390. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.